unit yang terlibat dalam tajuk panjang mula dengan kilometer. km, K tu kilo, M tu meter. Kemudian unit seterusnya meter. Unit seterusnya ialah cm, sentimeter. Unit yang seterusnya ialah milimeter. Itu singkatan je aku bagi. Dia punya penuh dia, perkataan yang penuh ialah kilometer. Ini meter. Sentimeter ni dalam bahasa Inggeris dia bermula dengan C, tapi dalam bahasa Melayunya dia bermula dengan S. Senti. Dia kena tahu juga bahasa Inggeris bahasa Melayu ni. C itu adalah senti Dia dalam bahasa Inggeris dia macam ni. Itu bahasa Inggeris sentimeter. Sebab tu dia ambil C dengan M. Tapi penulisan dalam bahasa Melayu bermula dengan S. Jangan pelik lah kenapa kita tak tulis SM. Unit standard dia kalau dalam mana-mana pun kita pergi negara luar, dia bermula dengan C, cm. Dia universal lah. Global punya unit tu C, cm. Tak boleh lah SM. SM tu adalah untuk bahasa Melayu je. Okay, mm ialah milimeter. So dia ambil mm. Yang ni dia ambil sepatutnya senti tapi dalam bahasa Melayunya kita ambil ni lah. cm Ni M dan M saja. Itu ni ambil K dengan M. Itu yang jadi singkatan dia tu. Jadi salah satu benda yang kena ingat ialah kilo tu. Jadi antara tip nak hafal benda ni, kilo tu nanti kita akan jumpa banyak lagi kilo-kilo ni, kilogram. Apa lagi? Kalau belajar lagi akan datang, kilowatt, semua banyak perkataan kilo ni digunakan. Ini untuk panjang diguna kilometer. Kilo ni merujuk kepada 1000 Ini salah satu ni maklumat tambahan untuk awak lah. Kilo ni bermaksud 1000. Maknanya kalau kita tukarkan kilo ni, kalau kita buang kilo tu ganti dengan 1000, dia akan jadi 1000 meter. Nanti kita akan jumpa tajuk jisim nanti, kita akan jumpa kilogram. Kilogram. Kilo ni dia akan jadi kg. Unit dia kg. Kilo ni bermaksudnya 1000 lah. 1000 gram. Nanti kita akan jumpa lagi perkataan kilo ni. Ini sekadar maklumat tambahan saja. Tapi penting juga kalau untuk kita tahu benda ni. Okey, kilometer pergi ke meter. Operasi yang terlibat ialah darab pergi ke kanan semua darab. Sama macam sebelum ni juga dalam tajuk masa tu. Ini darab 1000. Meter pergi cm darab 100. Dia senang sikit nak hafal ni sebab sifar dia makin berkurang. 1000, 100. Ni 3 sifar, dia jadi 2 sifar. Kat sini agak-agak darab berapa? Agak-agak berapa? Darab dengan 10. Sifar dia makin berkurang. Berkurang satu-satu. 1000, 100, 10. 3 sifar, tinggal 2 sifar, tinggal 1 sifar. So kalau nak patah balik, cuba pakai earphone je. Okay. So kalau nak patah balik, kalau kita patah balik, dia akan jadi terbalik operasi dia. Dia akan jadi bahagi 10
Kat sini akan jadi bahagi 100. Kat sini akan jadi bahagi 1000. Balik versi dia. Okey. Ini kalau kaedah kalau kita nak menukar unit km kepada meter. Contoh 5 kilometer sama dengan berapa meter. Okey, km pergi ke m darab dengan 1000. So 5 darab dengan 1000. So dapat nanti dapat 5000 meter. Kalau 400, contoh 400 cm nak tukar kepada meter. Nampak cm nak pergi ke meter. Bahagi 100. Dapat 4 meter. Contoh. Kalau kita menggunakan kaedah darab dengan bahagi. Darab bahagi. Okey, ada juga kaedah. Ni cikgu ulang balik je yang kita belajar sebelum ni. Ini kaedah darab dengan bahagi. Tapi dengan syarat kena hafal lah darab 1000 ke, darab 100 ke, darab 10 ke, bahagi 10 ke, bahagi 100 ke ataupun bahagi 1000. Ataupun kita boleh juga guna kaedah jadual T. Kalau lah kata dia 5 kilometer tukar kepada ni, nak tukar kepada meter, kita boleh guna kaedah jadual T. Kilometer kat depan, yang besar mesti kat depan. Meter kat belakang. Meter ada 3 bilik sebab ada 3 sifar. So, ni kan ada 3 sifar ni. So, dia 3 bilik. Dia bergantung pada sifar dia. 1 kilometer bersama dengan 1000. So, sifarnya ada 3. So, dia ada 3 bilik. Okay, masukkan soalan 5 kilometer. 5 kilometer. Ni, masukkan pada rumah kilometer. So, bilik yang kosong kita letakkan dengan sifar. Dia nak jawapan meter. Okey. Ini jawapannya. Kalau nak belakang, jawapan tak ada perpuluhan. So, 5000 meter. Ini cikgu dah terang pada kelas yang sebelum ni. Macam mana kita nak tukar unit menggunakan jadual T. Okey, kalau soalan ni. Meter, sentimeter dengan meter. Siapa besar? Meter besar. So, meter kat depan. Meter mesti kat depan. Yang besar mesti kat depan. cm dekat belakang. 1 meter bersama dengan 100. So, ada 2 sifar. So, ada 2 bilik. So, masukkan 400 cm pada rumah cm. Ni cm Ni rumah cm ni. So, kita akan gunakan rumah cm. Datang 3 orang, datang 3 digit. Tapi bilik ada 2. So, masuk pada belakang. 4 tak muat, tumpang rumah meter. So, dia nak jawapan meter. So, kalau baca terus sampai sini, dia akan kena garisan panjang. Bila kena garisan panjang, dia ada perpuluhan. So, jawapannya sama dengan 4.000 meter. Ataupun sifar-sifar tu tak ada nilai, perpuluhannya tak ada nilai, sama dengan sifar tu boleh dibuang. So, 4 meter. Okey, itu cikgu ulang balik. Kalau nak guna kaedah jadual T. So, ada 2 kaedah. Pertama sekali apa? Darab ataupun bahagi. Itu lebih pantas, siapa yang mahir. Okay, kaedah yang kedua walaupun lambat sikit, tapi dia tetap juga diguna pakai untuk penukaran unit, kaedah jadual T. Jadi kena cam sifarnya ada berapa. So itu adalah panduan kita untuk lukis di bilik berapa. Kalau dia ada 3 sifar, dia ada 3 bilik. Macam ni, 1 bersama dengan 100, sifarnya ada 2. So dia ada 2 bilik. Yang besar duduk di depan, yang kecil duduk di belakang. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok tajuk hari ni kita nak belajar ini ialah darab melibatkan ukuran panjang. Muka surat soal berapa 70 berapa tadi? 76. Kalau cikgu salah tolong betulkan. Ustaz 76 kan? Okey, tengok Ustaz 76. Okey, darab panjang
Okay, kalau tengok sini soalannya 9 cm 8 mm darab 4. Okey. Kalau macam ni, cikgu lebih suka menggunakan kaedah jadual T. Kita gunakan jadual T. Kalau macam ni dia tak teratur susunan dia. Walaupun dia susun ikut rumah, cm, cm dengan cm, mm dia dah asingkan, tapi kita lebih lebih proper kalau kita menggunakan jadual T. Okey, buat jadual barulah. Okay. Tutup dulu soalan bawah. Okey, jadual T ni kita tak nak guna kaedah yang tunjukkan dalam jalan kerja ni ya. Kita buat jadual kita sendiri. Okey, cm, mm. Okey, cm, mm. 1 cm bersama dengan 10 mm. So dia ada satu sifar, so dia ada satu bilik saja. So yang ni kita boleh padam, panjang sangat ni. Buat pendek sikit. Macam tu je. Pendek je. Dia ada satu sifar, dia ada satu, maknanya pada rumah mm tu ada satu bilik je. So masukkan soalan 9 cm 8 mm darabkan dengan 4. Macam tu. Ni lebih kemas, lebih tersusun. 8 darab 4, 32. So 2 kat sini. Okey, dalam kes tajuk panjang, 3 boleh pergi sebelah. 3 boleh naik ke sebelah. Buat warna lain sikit. Okey, 3, 8 kali 4, 32. 3 boleh pergi kat sebelah tu. Tajuk masa tak boleh ingat balik. Tajuk masa tak boleh buat macam ni. Jangan buat macam ni. Tajuk masa berbeza. Tajuk lain tak ada masalah. Okey, 8 kali 4, 32. 3 tu pergi sebelah. Cuma kena ingatlah. Tajuk masa jangan buat macam ni. Okey, 9 kali 4, 36. 36 tambah 3. Ini kena tambah ni. 36 tambah 3 dapat 39. Mana lain je. 39. Okey, dia nak jawapan dalam apa? Dia tak cakap pun. Okey, asingkan. So, kita asingkan je lah. Dia tak cakap kita. Cikgu nak tengok. Jawapan dia nak dalam apa ni ya. Okey, asing-asing. Asing ke tu? Cuba tengok kertas buku awak. Dia nak jawapan dalam apa? Dalam cm ke dalam mm? Kita tengok buku sekejap. Apa cikgu? Dia nak cakap apa cikgu? Oh, dia kosongkan je. Dia cakap CM dengan MM. Tu je yang kat sana tu. Okey. Cikgu tu. Oh, okey. Maknanya dia kena asing-asingkan. Mana kita keluarkan jawapan dia. 39 cm. Baca dalam jadual tu. cm 2 mm. Macam tu. Baca asing-asing. Kalau asing-asing, ini cara tulis dia. Okey. Boleh faham Okey, yang kedua. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia nak dalam apa? Oh pun dia tak cakap juga. Ya, so kita baca asing-asing je nanti. Soalan nombor 2 sama macam soalan pertama. So cikgu tinggalkan awak buat sendiri. Okay, soalan nombor 3. Padam dulu. Boleh cikgu padam soalan yang pertama ni? Boleh. Okay, cikgu padam Sebab cikgu tak nampak soalan nombor 2, nombor 3 ni. Okay, soalan nombor 3. Dia dah bagi tahu kita, ni pun asing-asing juga. Sama juga ni. Apa maksud cikgu asing-asing? Nampak dia nak km dengan mm asing-asing. So kalau kita kira, kita buat jadual T. Jadual T kita ialah
km, meter. Ni ikut sini, ikut sini. Persoalan. Okey, 1 kilometer bersamaan dengan 1000. So, ada 3 sifar, mana ada 3 bilik. 1, 2, 3. Okey, masukkan soalan 3 kilometer. Walaupun dia ke belakang, kita tengok soalan yang melibatkan unit tu je. 3 kilometer, 480 meter. Darabkan dengan 7. Sama macam tadi juga. Nanti dapat jawapan. Okay, baca yang meter berapa. Kemudian baca yang kilometer ni berapa. Nanti awak akan dapatlah berapa kilometer, berapa meter. Macam tu. Yang ni masuk sini, ini masuk sini. Boleh Okay, nanti buat sendiri. Kita nak tunjuk. Darab tu buat sendiri. Okey, soalan nombor 4. Okey, yang ni yang kita guna ni. Dia nak meter saja. Okey, jadualnya jadual kilometer. Meter, 1 kilometer bersama dengan 1000. Ada 3 sifar. So, 3 bilik. Masukkan soalan 2 kilometer, 730 meter. Darabkan dengan 9. Okey. Kalau kita darabkan, kita akan dapat sifar darab 9 sifar. 3 darab 9, 27. 7 kat sini, 2 naik atas. 2 naik atas. Okey, 7 darab 9, 63. 63 tambah 2 yang kat atas kecil ni. 2 kecil kat atas tu, 65. 6 naik atas sebelah sini. 2 darab 9, 18. 18 tambah 6. Tambah tadi tambah. 18 tambah 6. 24. Okay, sekarang dia nak jawapan dalam meter. Okay, kalau belakang pergi ke sana, dia tak kena garisan panjang ni. Garisan panjang ni dia tak kena. Dia tak menyentuh garisan panjang. So, jawapan tak ada perpuluhan. Ingat garisan panjang yang tengah ni ialah tempat letak perpuluhan. Kalau tengok meter ni, dia tak menyentuh. Kalau kita baca meter saja sampai ke belakang, dia tak melepasi garisan panjang ni. So, tak ada perpuluhan. Tu kena ingat tu. So, jawapan dia tak ada perpuluhan. Salin balik tanpa perpuluhan. 24,570 meter. Okey, contoh kalau dia kata dia nak dalam kilometer, dengar betul-betul ni. Kalau dia nak kilometer. Kilometer, kita bulatkan kilometer. Sekejap Kita bulatkan kilometer, baca sampai belakang. Dia kena garisan ni. Kena garisan panjang yang tengah ni. So, dia akan ada perpuluhan. Bila kena je garisan tu, dia akan ada perpuluhan. So, jawapan dia 24,557 sifar kilometer. Ini kalau dia nak dalam kilometer. Itu kalau dia nak dalam kilometer. Tapi soalan ni dia nak meter. Cuma cikgu tunjuk contoh macam mana nak tulis jawapan dalam kilometer. Boleh faham ni? Ada dua tu. Cikgu bagi contoh yang kilometer tu contoh je. Kalau nak jawapan dalam kilometer. Ataupun awak boleh ingat macam ni. Kalau nak unit depan, ada perpuluhan. Kalau nak unit belakang, tak ada perpuluhan. Itu je. Sekarang ni dia nak meter. Meter belakang. Meter tak ada perpuluhan. Kena ingat tu. Siapa yang tak faham yang ni, nanti disalah tulis jawapan nanti.
So sekarang ni soalan dalam meter. Meter duduk belakang, kalau kita baca sampai hujung, dia tidak menyentuh garisan panjang yang tengah tu. So tak ada perpuluhan lah. Okay, so ni tak ada ni. Ni padam balik Tak perlu pun ni, contoh je. Okey. Okey. 1 minit untuk salin. Sampai soalan nombor 4. Siap cikgu. Siap lah. Tadi saya screenshot. Okey. Saya salin. Okey. Okey. Kita tengok bahagi pula. Sekejap dia air tengah kelas. Dia ada kerja work. Apa sekejap. Kenapa? Dia nak buat kerja kat work. Kenapa aku buat? Dia buka daripada Chrome. So dia kata Tak boleh buka. Adik Malaysia yang banyak tulislah banyak satu-satu. Tulis satu-satu jadi banyak. Tengah kelas kan? Tengah kelas. Sekejap. Okey, kita tengok bahagi pula. Okey, cuba padam Okey, bahagi. Okey, kalau ikut dalam buku tu, dia buat bentuk macam tu. Cikgu tak nak juga. Kita nak guna kaedah jadual T. Cikgu tutup ni dulu. Kita buat jadual T kita tak nak buat macam dalam buku tu. Okey, cm dan mm. So kita buat jadual T nya. cm mm. 1 sama dengan 10. So ada 1 bilik. 1 bilik saja. Yang panjang ni kita padamkan. Tak panjang sangat. Dekat tu je. Okey, nak buat bahagi. Buat simbol bahagi dulu. Buat ke bawah sikit. Baru kita masuk soalan. 22 cm. Ni 22 cm dengan 2 mm. Tunjukkan macam tu. Kemudian bahagi dengan 3. Okey, tengok CP3 lah. Okey, 22 nak tolak apa dalam CP3? Okey, dalam CP3 22 tu nak tolak apa? Kita ada 3, 6, 9 CP3 12, 15, 18, 21, 24, 27. 21. 21. Baris ke 7. So, ada versi tolak. Kita tengok baki dia berapa. 1. Sifar. Okey. Dalam kes ni, berbeza dengan tajuk masa. Dulu kan kita buat macam ni kan. Kena tambah kan. Pergi sana jadi tambah kan. Pindah kan. Dan tajuk masa. Tapi sebab ni bukan tajuk masa. Kita turunkan macam biasa saja. 2. Macam tu. Turunkan macam biasa saja. So 12. So kat sini ada 12. Baris ke 4. So 12.
So sifar. So mana jawapan dia? Mana jawapan bahagi kat atas. So kita baca jawapan dia. Kalau tengok dalam buku ni dia tak nyatakan dia nak dalam apa. Asing-asing So nak baca asing-asing. Baca ni 7 cm 4 mm. So jawapan dia 7 cm. Ini baca asing-asing sebab soalan dia tak nyatakan dia nak dalam apa. 4 mm. Macam tu. Ada soalan? Kaedahnya sama saja. Kaedahnya tetap sama. Jadual T. Bermula dengan jadual T. Cuma bahagi dia ke bawah sikit lah. Sebab jawapan nak tulis kat atas dia tu. Okey, soalan nombor 2. Cikgu tak nak tunjuk. Lebih kurang sama saja. Soalan nombor 3 pun sama. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 je. Cikgu tunjuk soalan nombor 4. km dengan meter. 1 km 1000. So ada 3 sifar, 3 bilik. So ni bahagi ke bawah sikit. Kita buat bahagi ke bawah sikit. Okay, masukkan soalan 50 km pada rumah km. Masukkan kat sini 50 pada rumah. Ikut rumah betul Jangan salah masuk. Jangan letak 5 sini, sifar kat situ. Sifar dah masuk rumah meter. Salah lah. Masuk pada rumah yang betul 50 km. So pada rumah km lah. Okay, masukkan 418 pada rumah meter. 418. Kemudian bahagi dengan 9. Okey, tengok sifar 9. Okey, siapa yang dah hafal 50 tu nak tolak berapa? Sifar 9. 50 ni nak tolak berapa? Nak tolak berapa tu? 4. Lima puluh tolak berapa? Baik, takkan seorang pun tak ada hafal sifar 9 kat sini. Apa cikgu? Ni 50 ni nak tolak berapa ni? Okey, 45. Belum nak tolak. 45. Ada orang cakap 45 dah. Tolak 45 baris ke 9. 9 pula. Baris ke 5. Okey, tolakkan 4. Cikgu. Ha? 5 bukan 25 ke? Apa? 25? Yelah. 50 tolak berapa? 45 yang paling hampir. Kan? Kira apa cikgu? 45 tu. Ni bahagi dengan 9 sifar berapa? Sifar 9 lah. Tengoklah dia bahagi dengan apa. Kalau bahagi dengan 9, kena buat sifar 9 lah. Kalau yang hafal tak ada masalah. Yang tak hafal ni masalah. 9, 18, 27. Berapa lagi? 36, 45, 54, 63. Dah. Dah. Macam tu lah. Kena hafal lah sifar. Kalau tak hafal sifar, kena buat. Saya kadang-kadang tu tahu, kadang-kadang tak tahu. So tu lupa ingat lah tu. Ingat lupa. Okey, so ada 45 yang paling hampir dia 45 baris ke 5. So kita tolakkan dapat 5. 4 tolak 4 sifar. Baris ke 5 tulis kat atas ni. Okey, turunkan 4. 54 ada tak? Okey, ada. Baris ke 6. Baris ke 6, 54. Tambah dah ni. Sifar. Turunkan 1. Okey, 1 nak tolak berapa? 1 tolak berapa? 1 tolak
Sifar. Sifar. Sebab tak ada nombor yang boleh tolak kan. So sifar lah. Kena letak sifar. Sifar. So bakinya kat sini tak muat dah ni. Cikgu padam bawah ni. Terlajak lah. Okey, 1 tolak sifar. 1. Sorry. 1. Okey, turunkan 8. Okey, kat situ. 18 ada baris kedua 9 kali 2. 18 sifar. So jawapan dia kat mana? Jawapan dia kat atas ni. 5, 6 sifar 2 ni. Cubanya kita nak tengok. Dia nak dalam meter. Satu je dia nak kat sini. Dia nak meter saja. So kalau kita baca meter, dia tak melepasi garisan panjang. Kalau baca sampai ke belakang ni, dia tak kena garisan yang panjang tengah-tengah tu. So jawapan ada titik perpuluhan atau tidak? Dia tak menyentuh pun garisan tu. Ada perpuluhan tak? Dia tanya ni, ada perpuluhan tak jawapan dia? Oh, dah ada jawapan dah kat atas tu. Dia padam ni. Padam dulu. Jawapan dia tak ada perpuluhan sebab dia tak menyentuh. Meter tidak menyentuh garisan yang panjang tengah ni. Ni. Garisan yang panjang tengah ni, dia tak sentuh ni yang tengah ni. Yang tengah ni tak sentuh. So tak ada perpuluhan lah. So jawapan dia kena keluarkan padamnya ni. Kena keluarkan jawapan sama dengan salin balik ni. Sorry, bukan kat situ. Kat bawah ni. Okey. 5. Patutnya ada perpuluhan. Tapi tak adalah. Sebab dia bukan nak kilometer. 56 sifar 2. 5,602 meter. Tak ada perpuluhan. Katakanlah soalan ni nak dalam meter. Apa jawapan dia? Katakanlah soalan ni nak dalam kilometer. Apa jawapan dia? Kalau nak dalam kilometer. Agak apa jawapan dia? Contoh, ni contoh je Kalau nak dalam kilometer, berapa? Kita bulatkan kilometer. Baca sampai belakang. Nampak tak? Dia menyentuh tak garisan ni? Yes, dia sentuh garisan yang panjang kat tengah tu. So, jawapan akan ada perpuluhan. Kat mana perpuluhan dia? Dekat garisan panjang ni lah. Kat sini juga. So, jawapan dia 5,6 sifar 2. Kalau nak dalam kilometer. Itu contoh je cikgu bagi. Tapi soalan ni nak dalam meter. So, tak payahlah. Aku nak bagi tahu je macam mana penulisan dia, cara nak menulis dia. Cikgu sorry tadi balik saya tapi terus sampai terkeluar. Apa Haras? Tak dengar. Dia bising. Internet saya slow tadi, itulah saya tak ada kat sini tadi. Okey. Apa nanti you tengok rakaman balik. Okey cikgu. Okey, terima kasih itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak? Selesaikan darab dengan bahagi tu Tak ada. Tak ada. Okey, selesaikan. Kalau tak ada soalan, awak kena selesaikan muka surat 70 berapa tu? 78 tu Selesaikan sampai habis. Ada berapa soalan? 8 je, tak banyak pun. Cikgu dah tunjuk banyak tu. Selesaikan yang mana yang tak lengkap je. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan tak sebelum tu? Tak ada Okey, kalau tak ada itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kelas akan datang. Okay, bye semua. Bye. Okay, bye.